Tayar pecah, pesawat MAS mendarat cemas. Taufan Jack tidak jejas carian dalam laut. Pemandu bas ekspres dihadap ke mahkamah. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Sebuah pesawat MAS MH192 yang dalam perjalanan ke Bangalore, India terpaksa berpatah balik ke KLIA kerana satu daripada tayar pada gear pendaratan utama sebelah kanan meletup ketika berlepas. Pesawat dengan 159 penumpang dan 7 anak kapal itu bagaimanapun selamat mendarat jam 1.56 pagi tadi. Pesawat Boeing 737-800 itu berlepas dari KLIA pada pukul 10.09 malam dan ia sepatutnya mendarat di Bangalore pada pukul 11.35 malam tadi. Namun, kira-kira 20 minit kemudian, Pusat Kawalan Kuala Lumpur memaklumkan serpihan tayar ditemui di landasan daripada pesawat berkenaan dan berikutan itu pesawat itu diarah berpatah balik. MAS dalam satu kenyataan media mengesahkan kejadian berpunca daripada tayar pada sebelah kanan gear pendaratan utama yang meletup ketika pesawat tersebut berlepas. Kapten pesawat berkenaan kemudiannya dimaklumkan mengenai penemuan serpihan tayar tersebut sebelum diarah berpatah balik oleh Pusat Kawalan Trafik Udara di KLIA. Berdasarkan tempoh mendarat pada 1.56 pagi, pesawat berkenaan berlega hampir 4 jam sebelum mendarat semula di KLIA. Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang ataupun AFRS turut digerakkan sebaik sahaja juruterbang diarahkan berpatah balik ke KLIA oleh Pusat Kawalan Operasi. Berikutan kejadian itu, MAS diberi masa sehingga Rabu ini untuk menghantar laporan lengkap mengenai kejadian pendaratan sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Dalam pada itu, Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memuji tindakan juruterbang pesawat MH192 Kapten Nur Adam Azmi Abdul Razak melaksanakan tugasnya dengan amat profesional ketika berdepan saat kecemasan demi memastikan kesemua 166 penumpang dan anak kapal selamat. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, tindakan itu dibuktikan melalui luahan rasa kagum penumpang terhadap kecekapan juruterbang berkenaan dan pembantunya. Rasa kagumnya dari segi kepimpinan, bukan saja kapten tetapi ini saya dengar luahan daripada penumpang-penumpang sendiri. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini tak seharusnya berlaku. Dan saya telah mengarahkan walaupun MAS berada di bawah naungan dan tanggungjawab khazanah tetapi Kementerian Pengangkutan mahukan sesuatu sebegini dapat dilaporkan kepada Jemaah Menteri secepat mungkin. Beliau menjelaskan kepada pemberita di bangunan pengurusan penerbangan KLIA Sepang. Sebelum itu, Datuk Seri Hishamuddin mendengar taklimat daripada CEO MAS Ahmad Jauhari Yahya dan bertemu dengan semua penumpang penerbangan itu. Kesemua penumpang pesawat berkenaan ditempatkan di sebuah hotel berhampiran sebelum menaiki semula penerbangan ke Bangalore pada petang tadi. Menjawab dakwaan kemungkinan terdapatnya unsur sabotaj terhadap penerbangan pesawat MH192, Datuk Seri Hishamuddin berkata, faktor berkenaan juga antara aspek yang akan diteliti lebih lanjut. Pasukan cawangan khas sudah diarahkan bertindak serta-merta memulakan siasatan. The operating procedure as I did with the MH370 has not changed, but any leads that we have must be verified, must be corroborated. And I believe that what we are going through in 370 not only will change the aviation landscape globally, but I think it is something that we can already put in place in relation to this incident. Sementara itu, para penumpang memuji kecekapan juruterbang pesawat MH192 yang melakukan pendaratan dengan baik dan lancar. Menurut mereka, juruterbang Kapten Nur Adam Azmi Abdul Razak sentiasa membuat makluman melalui sistem intercom setiap 20 minit
mengenai langkah dan tindakan diambil ketika pesawat berlega di ruang udara hampir 4 jam. I hear something in the wheel, but okay, we took off and it was fine. And some minutes later, the captain said that we were having some issues and they were planning to come back. But we were several hours holding, trying to go down. That was the main procedure. So he was conducting tests so that the gears, I think, were falling down so that we were able to land safely. Landing procedure was quite good. Pilot handled very, very well. He's really a good pilot. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata pihaknya akan menyiasat segala kemungkinan termasuk unsur sabotaj berhubung penerbangan MH192 yang berpatah balik akibat masalah teknikal. Ia atas permintaan Kementerian Pengangkutan dan bagi memastikan kejadian itu bukan sabotaj. Polis akan bekerjasama dengan MAS bagi mendapat maklumat kejadian itu. Mesyuarat yang pertama, kita akan mengambil langkah-langkah yang patut untuk menyiasat perkara ini. Tan Sri Khalid menjelaskannya kepada media selepas persidangan tahunan Persatuan Akademik Polis Antarabangsa ketiga. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersyukur apabila penerbangan MH192 yang berpatah balik ke KLIA kerana masalah tayar selamat mendarat. Dalam entri terbarunya melalui akaun Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Najib berkata semua yang terbabit menunjukkan kecemerlangan. Tahniah kepada Kapten Nur Adam Azmi dan pembantunya Prakash Kumar kerana berjaya melakukan pendaratan cemas. Perdana Menteri turut memuji tindakan pantas Menara Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur kerana memaklumkan Pusat Kawalan Operasi Malaysia Airlines OCC bahawa serpihan tayar ditemui di atas landasan sebagai maklumat amat berguna. Penerbangan MAS MH192 yang tergendala akibat pendaratan cemas awal pagi tadi berlepas semula menuju ke Bangalore, India menggunakan pesawat lain. Menurut jurucakap MAS, kesemua 159 penumpang itu berlepas ke Bangalore pada 3.30 petang tadi dari KLIA. Seterusnya kita ikuti perkembangan hari ke-45 kehilangan pesawat MH370. Laporannya seketika nanti. Minggu ke-7, hari ke-45 pencarian pesawat MH370 memasuki fasa ke-4. Kebuntuan masih melingkari untuk menemui walau satu petanda dan bukti konkret yang boleh dikaitkan. Segala komitmen, usaha dan tenaga telah dikerah dan hari ini pihak berkuasa maritim Australia AMSA menetapkan luas kawasan pencarian yang akan dilakukan dari udara sekitar 49,491 km persegi terletak kira-kira 1,741 km ke utara dari barat Perth, Australia. 10 pesawat tentera dan 11 kapal terlibat dalam operasi. Pagi tadi, kenderaan autonomi bawah air AUV Bluefin 21 meneruskan misinya yang ke-9 meliputi 2/3 luas kawasan carian setakat ini. Luas carian dasar laut ditetapkan sekitar 10 km radius dengan alat pengesan ping, Towed Pinger Locator, mengesan isyarat kedua pada 8 April lalu. Sehingga semalam, analisis data daripada 8 selaman Bluefin 21 tidak menemui sebarang tanda yang boleh dikaitkan dengan kotak hitam atau serpihan pesawat MH370.
Operasi turut memberi tumpuan kepada fasa pengimbasan imej melalui sistem sonar bawah air dengan menggunakan peralatan AUV Bluefin 21. Dan buat hari ke-45, P8 Poseidon antara aset yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Perth pagi ini. Pesawat peninjau milik Tentera Laut Amerika Syarikat itu menyertai 10 pesawat peninjau lain serta 11 kapal dalam misi operasi hari ini. Kenyataan dari AMSA memaklumkan kawasan pencarian hari ini ditetapkan pada radius seluas 50,000 km persegi di Lautan Hindi. Kenderaan autonomi bawah air itu yang dikawal dari atas kapal Ocean Shield setakat ini telah meneroka keluasan dasar permukaan laut kira-kira seluas 10 km atau 6.2 batu berhampiran Tod Pinger Locator TPL kedua yang dikesan 8 April lalu. Lokasi pengimbasan imej dasar laut itu dilakukan pada jarak kira-kira 2,000 km atau 1,200 batu dari barat daya Perth. Kapal selam robotik terbabit diselamkan buat kali ke-8 sejak semalam dalam misinya mengesan sebarang bangkai mahupun serpihan pesawat MH370 yang masih hilang secara misteri 8 Mac lalu. Bluefin 21 setakat ini telah melepasi separuh daripada lokasi mencari yang dipetakan. Namun pihak berkuasa memaklumkan operasi pengimbasan akan disempurnakan dalam tempoh seminggu. Keadaan cuaca terutama di utara kawasan carian MH370 merosot hari ini ekoran taufan tropika Jack yang terus menghala ke selatan Lautan Hindi. Ramalan cuaca menunjukkan hujan dan sekali-sekala ribut petir sedang bergerak ke utara beserta angin timur tenggara. Hani Muhili di Perth, Australia bagaimanapun melaporkan usaha pencarian dasar laut tidak terjejas selain pihak berkuasa Australia belum membuat sebarang permintaan daripada syarikat swasta untuk menggunakan kenderaan bawah air bebas bagi membantu Bluefin 21. Dan pada masa sama, Wakil Pusat Koordinasi Agensi Bersama JACC turut memaklumkan kemungkinan perjumpaan antara pemimpin tertinggi 3 negara iaitu Malaysia, Australia dan China setelah tamat tempoh kritikal. Baik, Hanim, apa perkabaran terkini berhubung kenyataan tersebut? Syikin, Dayat, sebenarnya memang kami ada menerima maklumat daripada wakil JACC yang memaklumkan tentang kemungkinan akan ada perbincangan di peringkat tertinggi antara 3 negara, Malaysia, Australia dan China berhubung apa yang akan berlaku selepas tamatnya tempoh kritikal iaitu 2 hari bersamaan dengan 48 jam yang diumumkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein di Kuala Lumpur Sabtu lepas. Pada Sabtu lepas beliau memaklumkan bahawa mungkin akan perlunya memikirkan kaedah terbaharu ataupun pendekatan lain yang boleh membantu Bluefin 21 ketika ini setelah 8 misi berakhir semalam masih tiada sebarang objek ataupun serpihan pesawat dikesan menerusi pencarian Bluefin 21 tersebut. Dan hari ini Bluefin 21 telah pun melakukan misinya yang ke-9 dan setakat laporan ini dimaklumkan ketika ini sudah pun 2/3 kawasan pencarian yang ditetapkan untuk Bluefin 21 telah pun terlaksana dan juga dalam tempoh beberapa hari yang lalu belum ada laporan mengenai masalah teknikal yang dilaporkan terhadap Bluefin 21 seperti yang berlaku pada hari kedua pelaksanaan Bluefin 21. Dan benar tadi ada laporan Syikin dan Dayat menyebut bahawa pencarian hari ke-45 hari ini disertai oleh 10 pesawat tentera dan 11 buah kapal, bermakna pencarian diteruskan tanpa sebarang masalah ketika ini meskipun hari ini merupakan hari cuti umum di Australia. Dan sementara itu kenderaan dalam air otonomi AUV Bluefin 21 itu mengakhiri misi 8 harinya pagi tadi sebenarnya setelah meliputi kira-kira boleh dikatakan 70% kawasan pencarian dan ia memulakan misi ke-9 seperti yang saya sebutkan tadi hari ini. Dan seperti yang dimaklumkan juga kini Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein bersama-sama dengan pihak Australia ada mengatakan bahawa tiba masanya pihak yang terlibat dalam usaha pencarian mempertimbang dan membincang semula penggunaan kapal selam. Bagaimanapun ada persoalan yang timbul sebelum ini mengatakan mungkinkah akan menggunakan AUV, kenderaan AUV Remo 6000 yang digunakan untuk pencarian Air France 447 pada tahun 2011. Tetapi Canberra mengesahkan hari ini bahawa ketika ini masih belum ada sebarang permintaan untuk menggunakan AUV
FPV yang dimiliki ataupun dibina oleh sebuah syarikat di Jerman itu, kerana ketika ini Bluefin 21 belum lagi melaksanakan misinya secara penuh. Masih lagi ada beberapa hari sebelum mungkin juga esok terlaksananya 100% misi Bluefin 21. Walaupun Datuk Seri Syamuddin ada menyebut bahawa 2 hari diberikan ataupun 48 jam untuk tempoh kritikal untuk melihat semula sama ada perlu memikirkan kaedah baru ataupun pendekatan baru dalam pencarian MH370. Australia pula mengeluarkan kenyataan bahawa mungkin 5 hingga 7 hari diperlukan untuk memikirkan kaedah seterusnya. Dan kami juga dimaklumkan sebentar tadi oleh jurucakap Tentera Udara Diraja Australia RAAF. Saya ketika ini sebenarnya berada di kawasan berdekatan dengan pangkalan Tentera Udara Diraja Australia RAAF Pierce di Bullsbrook, Western Australia, dan sebentar tadi seorang jurucakapnya memaklumkan kepada kami bahawa tidak ada sesuatu yang baharu yang tidak kami laporkan sebelum cuti hujung minggu, yang ketika ini hari ini masih lagi cuti umum dan tiada yang berubah, tetapi maklumat hanya boleh dikeluarkan oleh pusat penyelaras agensi bersama JACC, dan ini antara yang dimaklumkan kepada kami sebentar saja tadi. We haven't stopped. Yeah, we're continuing. The flights are still happening and the underwater search is still happening. So the focus is now underwater, though. Yes, yeah, we're still doing searches for debris, but like on the surface. But yeah, the focus is underneath. There's nothing new that hasn't already been released before the long weekend. Nothing's changed. So at the moment, we'll just have to wait for the JACC, right? Correct. Yeah, all the information's been released through the JACC. Ya, meskipun sebelum ini ada wakil daripada sama ada pihak RAAF ataupun Tentera Laut Diraja Australia mengeluarkan kenyataan, tetapi setelah sejak 1 April lepas, sejak JACC mengambil alih peranan untuk menyalurkan informasi kepada pihak media berhubung usaha pencarian MH370, pihak-pihak lain yang tidak berkaitan ataupun yang secara langsungnya tidak berkait dengan peranan JACC tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan secara rasmi mengenai usaha pencarian MH370. Dayat, Syikin. Ya, Hanim, ekoran keadaan cuaca di selatan Lautan Hindi akibat taufan tropika Jack yang sedang menuju ke sana. Yeah. Adakah operasi pengimbasan oleh Bluefin 21 ini mampu disempurnakan dalam tempoh seminggu seperti yang ditetapkan sebelum ini? Hanim. Ya. Ya, sebenarnya menurut jurucakap RAAF tadi juga, beliau memaklumkan bahawa sebenarnya pencarian di dasar laut tidak terjejas sama sekali, tetapi yang mungkin mendatangkan sedikit masalah ketika ini adalah pencarian secara visual oleh pesawat tentera yang masih lagi meneruskan usaha pencarian. Tetapi memandangkan pihak Keselamatan Maritim Australia AMSA telah pun menetapkan kawasan tertentu, iaitu untuk hari ini kira-kira 49,491 km persegi dengan titik tengahnya terletak kira-kira 1,741 km barat laut Perth, maka pihak pasukan mencari optimis bahawa ia tidak akan taufan tropika Jack itu tidak akan mengganggu usaha pencarian, dan sekiranya ia ada mungkin memberi kesan sedikit, bagaimanapun mereka optimis bahawa dalam tempoh seminggu ini kawasan pencarian itu dapat terokai secara sepenuhnya oleh Bluefin 21. Bluefin 21 memang bergerak perlahan ketika ini dalam 2 hingga 3 km sejam, dan ia akan melakukan pencarian dalam lebih kurang 40 km persegi dalam satu masa, tetapi setakat semalam sudah 133 km persegi dilaksanakan, dan hari ini misi ke-9 secara lazimnya dalam kira-kira mungkin tengah malam nanti akan melaksanakan pencarian hari ke-9, maka dalam 11 pagi esok selalunya pihak JACC akan memaklumkan secara terus kepada pihak media sama ada akan ada satu penemuan baru ataupun sebaliknya. Dan saya ingin juga memaklumkan di sini bahawa kami telah pun dimaklumkan bahawa malam ini pengerusi ataupun Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin yang mempengerusikan jawatan kuasa waris penumpang MH370 berlepas ke Beijing, dan beliau akan datang ke Perth ataupun hadir di Perth Australia ini bagi mengadakan perbincangan dengan Ketua Penyelaras JACC Angus Houston sebaik selepas
kehadiran beliau ataupun perjumpaan beliau bersama dengan pihak di China. Beliau akan hadir di Perth. Bagaimanapun kami belum mendapat butiran lanjut mengenai bila ketibaan beliau di sini, tetapi semua persediaan sudah ketika ini sedang dilakukan untuk menerima ataupun untuk mengadakan perjumpaan antara Malaysia dan juga JACC. Dan dalam pada itu juga belum ada keluarga ataupun waris penumpang pesawat MH370 yang tiba di Perth kerana mereka masih lagi menunggukan keputusan daripada kedua-dua pihak iaitu Malaysia dan Australia tentang kaedah seterusnya yang akan dilakukan dalam pencarian MH370. Sebelum mengakhiri, saya juga ingin menyebut sedikit tentang insiden siang tadi, insiden pendaratan cemas awal pagi tadi oleh pesawat Malaysia Airlines MH192 yang berpatah balik ke KLIA setelah berlepas dari Kuala Lumpur menuju ke Bangalore, India. Hari ini pihak Australia memuji kepantasan menara kawalan trafik udara di Kuala Lumpur dan kecekapan juruterbangnya Kapten Nur Adam Azmi dan pembantunya Prakash Kumar kerana berjaya melakukan pendaratan cemas itu. Jadi syabas kepada pihak Malaysia Airlines dan kedua-dua juruterbang tersebut dan juga semua pihak yang terlibat. Dayat, Syikin. Ya, baik. Baik, terima kasih Hanim dengan laporan dari Perth, Australia itu tadi. Ya, dan Hanim pasti akan memberikan kita lagi laporan untuk hari ke-46 esok operasi pengesanan MH370. Baiklah, kita masih lagi dengan perkembangan berkaitan di mana kos keseluruhan operasi mencari dan menyelamat MH370 yang hilang sejak 8 Mac lalu masih belum dinilai. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi dalam sidang Dewan Negara memberitahu ia berdasarkan Standard Annex 12 SAR Chicago Convention 1994 di mana setiap negara perlu menyediakan perkhidmatan SAR seperti ketetapan Konvensyen Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Negara perlu menyediakan perkhidmatan SAR bagi kawasan di dalam kawasan Search and Rescue Region yang telah ditetapkan oleh Aviation Security International Civil Aviation Organization ataupun ACIO. Dalam hubungan ini, kos operasi SAR adalah ditanggung oleh negara-negara yang terlibat. Sehingga kini, kerajaan masih lagi belum menilai keseluruhan kos kerana operasi SAR ini masih berjalan. Penjelasan itu antara jawapan kepada pertanyaan Senator Rohani Abdullah yang ingin tahu kos ditanggung kerajaan sepanjang operasi SAR pesawat MH370. Beliau juga mengulangi komitmen bahawa kerajaan tetap komited dan akan meneruskan usaha SAR, malah tidak akan berputus asa sehingga pesawat ditemui. Masih bersama Berita Nasional. Di Mahkamah Magistrate Bentong, Pahang, pemandu bas ekspres yang terlibat dalam insiden di Jalan Bentong raup sehingga mengorbankan 3 penumpang 12 April lalu dituduh di bawah Seksyen 44-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagaimanapun tertuduh Wan Khairul Effendi Wan Mustafa, 35 tahun yang diwakili Peguam Azizul Syariman Mat Yusof mengaku tidak bersalah. Sebaik sahaja pertuduhan memandu di bawah pengaruh dadah dibacakan dan diterangkan kepada tertuduh. Pendakwaan dilakukan pegawai pendakwa Inspektor Anwar Effendi yang menawarkan jaminan RM10,000 ke atas tertuduh. Bagaimanapun peguam tertuduh memohon dan merayu kepada mahkamah agar jaminan dikurangkan kerana tertuduh tidak mempunyai wang yang cukup di samping menanggung 5 anak berusia antara 7 tahun hingga 17 tahun. Magistrate Muhammad Isa Muhammad Noor kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin serta memerintahkan lesen memandu tertuduh digantung sehingga kes selesai. Magistrate menetapkan 19 Mei ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Dalam nahas pukul 12.30 tengah malam, 3 penumpang termasuk sepasang suami isteri maut, manakala 10 lagi cedera selepas sebuah bas ekspres 2 tingkat terbabas dan terbalik. Pemandu bas yang dipaksa majikan untuk bertugas meski dalam keadaan tidak sihat untuk memandu bagi perjalanan jarak jauh perlu mengemukakan aduan kepada Kementerian Sumber Manusia. Ini bagi mengelak prestasi pemanduan mereka yang terjejas, mengancam keselamatan penumpang dan mengundang kemalangan.
Tegas Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD Tan Sri Said Hamid Alba, operator syarikat bas tidak sepatutnya membiarkan pemandu mereka bertugas dalam keadaan mengantuk dan keletihan. Justru pemandu berhak menolak arahan daripada majikan. Satuan pemandu-pemandu bas ekspres dan bas persiaran, dia kata dia dipaksa untuk bekerja. Kalau ada benda-benda macam ni, tak usah jadi bisu. Bawa kat Kementerian Sumber Manusia. Saya berasa sedih. Tiap-tiap kali kita tengok benda ni berlaku yang tak patut berlaku, yang boleh dielakkan. Benda-benda yang boleh dielakkan. Kemalangan yang seharusnya dapat dielakkan. Tapi untuk kita punya, yang kita boleh buat, saya nak suruh sama ada kita boleh mengambil tindakan untuk kita suspend, gantung operator ni. Beliau mengulas 3 kes kemalangan bas yang berlaku dalam tempoh seminggu lalu. SPAD akan memanggil operator bas terbabit dan sedang menunggu siasatan polis sebelum mengambil sebarang tindakan. Tan Sri Said Hamid menyatakannya selepas melawat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, bertujuan meninjau tahap kemudahan sistem pengangkutan Express Rail Link ERL, bas dan taksi sebelum ia mula beroperasi 2 Mei ini. Sehingga kini, catuan bekalan air di Selangor dan Kuala Lumpur oleh syarikat bekalan air Selangor Syabas melibatkan 6 juta pengguna di 9 wilayah dan akan hanya dibuat sehingga 30 April ini. Bagaimanapun, Syabas hanya bertanggungjawab melaksanakan catuan air manakala arahan pelaksanaannya bergantung kepada arahan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Kalau bukan isu air ini melibatkan kenal-kenalan dengan staf berita pada Menurut Ketua Pengarah Projek NRW Yusof Badawi, perancangan catuan bekalan air tamat pada 30 April ini tetap akan dilaksanakan. Bagaimanapun, ia mungkin akan berlanjutan selepas tarikh tersebut atas arahan SPAN dan juga Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sekiranya air empangan di Sungai Selangor belum mencapai tahap minimum. Jadi kalau hujan di Rawang, hujan di Kundang dan sebagainya, air itu akan masuk ke dalam sungai, loji boleh menambah dia punya kapasiti pengeluaran. Kapasiti empangan Sungai Selangor ketika ini masih dalam lingkungan 37%. Jumlah kapasiti air terawat yang boleh diagihkan daripada loji perawatan air kira-kira 2,500 juta liter sehari. Ini menyebabkan lebih daripada 50% bekalan air di Lembah Kelang bergantung kepada empangan Sungai Selangor. Yusof memberitahu RTM ketika mengetuai lawatan kaki tangan Syabas ke RTM petang tadi. Yusof bersama kaki tangan Syabas kemudian melakukan lawatan ke bilik berita TV dan diberi penerangan ringkas mengenai operasi berita TV oleh pengarah berita ehwal semasa Wan Buhari Wan Daud. Selaras dasar pembangunan yang seimbang antara luar bandar dengan bandar termasuk di Kuala Lumpur, kawasan yang terpencil akan dibangunkan semula. Untuk itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan langkah untuk menukar wajah kawasan perumahan awam Wan Razak Mansion di Jalan Sungai Besi Kuala Lumpur satu manifestasi kerajaan untuk memberi wajah baru kepada kediaman lama. Kerana Allahyarham Tun Abdul Razak pernah menjejakkan kaki beliau di sini dan seterusnya meresmikan kawasan perumahan awam Razak Mansion kira-kira 47 tahun yang lalu pada tanggal 26 April 1967. Masa sudah berlalu, 47 tahun sudah berlalu, maka sudah tiba masanya kawasan perumahan ini yang kini berada dalam keadaan yang agak usang memerlukan pembangunan semula selaras dengan prinsip urban renewal ataupun urban redevelopment. Jelas Perdana Menteri lagi, sebagai kawasan metropolis yang terkemuka, Kuala Lumpur memerlukan pembangunan yang seiring dengan perkembangan semasa. Pembangunan semula di kawasan Wan Razak Mansion melibatkan penggantian 658 unit kediaman dengan 557 adalah pemilik sedia ada, manakala selebihnya disewakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Ia bakal bermula pertengahan tahun ini dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.
Ia turut melibatkan pembangunan semula 23 lot kedai. Satu unit pasar berkeluasan 20,000 kaki persegi selain kemudahan seperti Dewan Orang Ramai dan Tadika. Berbeza dengan unit lama yang mempunyai 1 atau 2 bilik tidur, rumah baru itu mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Datuk Seri Najib turut mengumumkan insentif untuk pemilik dan penyewa perumahan Wan Razak Mansion di mana pemilik akan diberi secara percuma unit rumah baru, manakala penyewa pula ditawarkan pada harga RM42,000 seunit. Mesyuarat pertama penggal kedua bagi Dewan Negara bermula hari ini. Ia akan berlangsung selama 10 hari sehingga 6 Mei depan. Sebelum sesi soal-jawab bermula, Dewan telah merakamkan simpati dan sedih terhadap nasib penumpang dan anak kapal pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 8 Mac. Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, kehilangan itu merupakan suatu tragedi yang amat menyedihkan dan berharap masyarakat terus berdoa supaya pesawat itu segera ditemui. Kita semua sedar bahawa saya selaku Direktur Dewan Negara pada hari ini ingin merakamkan perasaan sedih dan simpati kita kepada semua penumpang-penumpang dan kru pesawat MH370 yang masih belum dijumpai. Saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan segala usaha untuk mengesan dan mencari pesawat MH370. Sementara itu, Tan Sri Abu Zahar Ujang turut merakamkan ucapan takziah kepada Balu dan keluarga anggota Parlimen Bukit Gelugor, Karpal Singh, yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya awal pagi Khamis lepas. Terdahulu, bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Lee Chi Leong antara 3 individu yang mengangkat sumpah sebagai senator di hadapan Tan Sri Abu Zahar. 2 lagi ialah Ketua UMNO bahagian jempol Datuk Muhammad Salim Sharif dan Ketua Pemuda MCA Chong Sin Woon. Kesemua mereka dilantik buat pertama kali untuk tempoh 3 tahun. Datuk Lee Chi Leong merupakan Naib Presiden MCA. Manakala Datuk Muhammad Salim pula pernah menjadi setiausaha sulit kanan kepada Timbalan Menteri Pelajaran dari 2009 hingga 2013. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Saya Haji Muhammad Salim bin Sharif setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpah taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Tan Sri Abu Zahar turut menasihatkan mereka yang baru dilantik itu tidak sesekali melanggar sumpah setia yang telah dilafazkan. Beralih ke sesi soal-jawab, Dewan dimaklumkan semburan kabus atau fogging bukan penyelesaian muktamad kepada peningkatan kes demam denggi. Ini kerana cara paling berkesan ialah penglibatan aktif masyarakat untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes sama ada di dalam rumah atau persekitaran. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, peningkatan kes denggi yang berlaku berdasarkan beberapa faktor. Antaranya perubahan stereotip virus denggi,
kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan bandar, kurangnya kesedaran masyarakat serta faktor pengurusan sampah domestik dan pukal yang tidak diurus dengan baik. Bagi menangani peningkatan wabak denggi, Kementerian melalui Kebahagiaan Kawalan Penyakit menggunakan Pelan Strategik dan Pencegahan Denggi 2009-2013 dengan menggariskan 7 strategi pencegahan. Doktor-doktor di klinik-klinik kesihatan telah diberi latihan yang mencukupi dan telah memberi arahan yang mencukupi macam mana mereka boleh menjalankan saringan kepada mereka yang datang dengan demam supaya mereka boleh mengesan mereka yang mempunyai penyakit denggi secara lebih cepat. So ini telah membantu kita supaya kadar pengesahan ini, the rate of screening itu amat memuaskan dan jumlah mereka yang ada denggi dan tidak dikesan melalui sistem yang ada di dalam kerajaan ialah amat kurang. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Seri Syed Ibrahim Kadir. Dalam perkembangan lain, penambahan klinik kesihatan yang melanjutkan perkhidmatan turut dilaksanakan dan kini sebanyak 72 klinik terlibat. Dalam masa yang sama, memastikan semua hospital mempunyai katil yang cukup untuk menampung peningkatan kes denggi. Keperluan meminda undang-undang termasuk mengenakan hukuman berat terhadap wakil rakyat yang meletakkan jawatan tanpa alasan munasabah akan dikaji. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, ia bagi memastikan tindakan tidak beretika itu tidak menjadi amalan. Sekiranya ianya melibatkan pindaan perlembagaan, maka kita kena pindah perlembagaan sebelum sebelum kita bagi syarat kepada mana-mana pihak, ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri untuk apa-apa tindakan yang akan diambil kepadanya. Tetapi tindakan yang pertama, hukuman pertama yang dia kena ialah dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Ahmad Yusof. Datuk Seri Syahidan turut memaklumkan kos untuk 4 PRK yang berlangsung selepas pilihan raya umum Mei tahun lepas melibatkan 4.4 juta ringgit. 1.6 juta ringgit bagi PRK Kajang, 1.1 juta ringgit bagi PRK Sungai Limau dan masing-masing 910,000 dan 760,000 untuk PRK Balingian dan PRK Kuala Besut. Sejumlah 37,000 permohonan bagi skim perumahan mampu milik swasta My Home telah diterima setakat ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara Datuk Muhammad Yusof Ghazali, kerajaan kemungkinan menambah lagi unit rumah di bawah skim tersebut bagi menampung jumlah permohonan yang tinggi. Kat awal tadi kita hanya ada 10,000 unit. Jadi kita akan menapis permohonan yang kita terima dan mereka yang betul-betul berkemampuan dan layak saja yang akan kita pertimbangkan untuk mendapatkan rumah-rumah ini. Di bawah skim My Home, kerajaan telah memperuntukkan 300 juta ringgit bagi membina 10,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara. Skim ini menawarkan insentif sehingga RM30,000 kepada pembeli rumah dan pemaju swasta yang layak. Kelayakan pendapatan isi rumah bagi My Home One adalah antara RM3,000 hingga RM4,000, manakala RM4,000 hingga RM6,000 bagi My Home 2. Affin Holdings berhad menyasarkan untuk menambah portfolio perusahaan kecil dan sederhana sebanyak 10% bagi 2014 berbanding 8% tahun lalu. Kumpulan itu mengenal pasti banyak peluang dalam segmen PKS dengan kadar pertumbuhan dan margin yang lebih besar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Affin Holdings Berhad, Datuk Zulkifli Abbas Abdul Hamid berkata pihaknya akan memberi fokus kepada pinjaman PKS dan pengguna bagi mengimbangi korporat. I want to probably increase a lot more of my SMEs, instead of just 8%, probably, maybe 10% or so as a start, because SME, there's a lot more opportunities if you look at the current economic situation and a lot more margin, put it that way, If you look at the corporates, yes, we have 46%,
but in terms of margin, it can be very competitive. Affin Holdings turut merancang meningkatkan deposit pengguna yang kini sebanyak 29% daripada jumlah keseluruhan deposit kumpulan. Beliau bercakap pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat luar biasa Affin Holdings Berhad di Ibu Negara. Mesyuarat dipengerusikan pengerusi Affin Holdings Berhad, General Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Dengan kemudahan server bersepadu cloud, KPJ Healthcare Berhad menyasarkan pertumbuhan pendapatan syarikat pada kadar 10% tahun ini. Penggunaan cloud yang dibangunkan IBM ini dijangka dapat mengurangkan kos operasi KPJ antara 30 hingga 40%. Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Healthcare Berhad, Amiruddin Abdul Sattar berkata syarikatnya memperuntukkan pelaburan berjumlah 70 juta ringgit untuk server cloud bagi tempoh 4 hingga 5 tahun akan datang. Focus now is mainly to strengthen our system for the users within the hospital. So that 70 million is almost half the amount of money we need to spend if we have to buy server for each hospital. So it's not about saving per annum, it's saving over a period or over a number of years. KPJ mensasarkan 10 hospitalnya akan dilengkapi kemudahan server cloud menjelang hujung tahun ini. Sistem berkenaan memberi perkhidmatan IT secara berpusat kepada hospital-hospital KPJ untuk menyimpan pelbagai data pentadbiran termasuk rekod pesakit. Mula digunakan pada April 2013, server cloud kini digunakan di Hospital KPJ di Pasir Gudang, Johor, Rawang dan Kota Kinabalu, Sabah. KPJ kini memiliki 28 hospital di seluruh negara selain operasi luar negara iaitu di Jakarta, Bangkok dan sebuah pusat persaraan dan penjagaan warga emas di Australia. Berdialog dan bertukar-tukar fikiran bagi menangani persepsi negatif sesetengah pihak terhadap dasar-dasar dan aktiviti kerajaan. Objektif pertemuan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Majlis Profesor Negara MPN itu membuahkan hasil positif khususnya dalam menggerakkan peranan MPN bagi memperjelas isu-isu semasa kepada rakyat. Isu yang dibincangkan meliputi perpaduan nasional, keselamatan negara, kos sara hidup serta cukai perkhidmatan dan barangan GST yang disalah anggap segelintir masyarakat. Untuk itu, MPN akan menggerakkan 2,000 ahlinya untuk turun padang memberi penjelasan. Tujuan kami adalah untuk membantu kerajaan cuba menjelaskan beberapa isu itu kepada rakyat. Ya. Dan ini kita akan jalankan dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dari masa ke semasa, mungkin sekali dalam 2 bulan. Perjumpaan MPN dengan Tan Sri Muhyiddin berlangsung selama sejam setengah di Kementerian Pendidikan Putrajaya. Pengerusi Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Zakri Abdul Hamid menyambut baik keyakinan Timbalan Perdana Menteri terhadap MPN sebagai badan bebas berautonomi keilmuan dalam membantu kerajaan memperjelas rasional sesuatu dasar dan pendekatan. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor hari ini menerima kunjungan hormat wanita pertama dari Sri Lanka dan Republik Kyrgyz sempena Seminar Antarabangsa Autisme 2014 yang akan bermula esok. Majlis pertemuan itu berlangsung di kediaman rasmi Sri Perdana Putrajaya. Pertemuan Datin Seri Rosmah dengan isteri Presiden Sri Lanka, Shiranti Wickramasinghe Rajapaksa itu berlangsung hampir 40 minit. Ini disusuli pertemuan dengan isteri Presiden Republik Kyrgyz, Dr. Raisa Atambaeva. Selepas itu, Datin Seri Rosmah menerima kunjungan anak Perdana Menteri Bangladesh, Saima Wazid Hossain. Seminar Antarabangsa Autisme 2014 julung kali diadakan dan akan berlangsung selama 2 hari bermula esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Ia dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bertemakan Autism is not a tragedy, ignorance is. Seminar tersebut memfokuskan mengenai pentingnya menyediakan program intervensi yang bermutu kepada kanak-kanak yang mengidap autisma. Ia dianjurkan program permata dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Autism Speaks.
Tibalah kita ke perkembangan sukan. Sultan Haji Ahmad Shah mengesahkan bahawa baginda akan terus mempertahankan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada pemilihan Mei ini. Kenyataan baginda itu menamatkan spekulasi bahawa baginda akan mengundur diri bagi memberi laluan kepada muka-muka baru menerajuinya. Keputusan sama ada baginda akan terus memegang kepimpinan FAM hanya akan terjawab pada Kongres FAM 25 Mei depan. Saya tak ada kata saya nak menarik diri. Why should I do that? But I have no objection anybody running against me. So sehingga hari ini cuma tiga kandidat. Saya, Tengah mungkin Tengah Johor. Kita tunggulah 25 bulan depan, insyaAllah. Sultan Haji Ahmad Shah dicabar oleh anak endanya Tengku Abdullah dan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Baginda bagaimanapun menyerahkan kepada sistem demokrasi bagi menentukan siapa presiden seterusnya dan kesediaannya untuk terus bertanding akan menyuburkan lagi proses demokrasi dan pembangunan bola sepak negara. Baginda ditemui selepas merasmikan istiadat pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri yang ke-13 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sabtu lalu, Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin telah mengumumkan senarai akhir pencalonan. 45 calon akan bertanding merebut 17 kerusi Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden dan Exco lelaki serta wanita. Ini pula perkembangan Liga Bola Sepak Malaysia. Ura-ura yang mengatakan pemain PKNSFC Muhammad Nazmi Faiz Mansur akan berpindah ke pasukan lain telah disahkan. Selepas ini, Nazmi akan beraksi bersama pasukan The Red Giants atau Selangor bagi baki musim Liga Malaysia 2014. Tanpa menyebut nilai perpindahan, Presiden PKNSFC Siti Zubaidah Abdul Jabbar mengesahkan perpindahan Muhammad Nazmi Faiz Mansur ke Selangor. Siti Zubaidah berkata PKNSFC merelakan pemergian Nazmi untuk kebaikan karier bola sepak pemain remaja ini. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan akan terus bekerja sama dari masa ke masa. Perpindahan Nazmi Faiz disahkan melalui kenyataan rasmi PKNSFC. Sebagai gantinya, pengurus pasukan Mahfizul Abdul Rashid memaklumkan PKNSFC berjaya mengikat kontrak pemain Felda United Syahrul Ain Abu Samah bagi memantapkan pasukan. Naib juara Sukan Malaysia Sukma Terengganu bertekad mahu merampas semula gelaran juara daripada Selangor pada edisi ke-17 di Perlis nanti. Terengganu yang merupakan juara 4 kali berturut-turut terpaksa melepaskan takhta kejohanan kepada Selangor tahun lalu selepas kadar mengutip 19 emas, 13 perak dan 13 gangsa di tempat kedua. Bagi merealisasikan sasaran membawa balik 53 pingat emas, beberapa inisiatif baharu telah dirancang. Ini termasuk menyerapkan atlet dalam program Wakil Rakyat Angkat, Jabatan Angkat dan latihan penyesuaian lebih awal bagi memastikan mereka mampu memberikan saingan sengit kepada kontijen negeri-negeri lain. Hal ini dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Sumber Manusia Negeri, Rozi Mamat, selepas perjumpaan dengan Bapa Angkat dan Jabatan Angkat Sukma di Kuala Terengganu. InsyaAllah kita rasa dengan kerjasama semua YB angkat, jabatan-jabatan angkat dan juga komitmen daripada atlet-atlet kita sendiri yang 14 bulan nanti mula masuk kem sebahagiannya, insya-Allah kita akan capai. Kontijen Terengganu terdiri daripada 544 orang atlet dan pegawai yang ketiga terbesar di belakang Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, paparan itu mengakhiri Berita Nasional 8 Malam edisi 21 April. Marilah kita terus berdoa semoga pesawat MH370 dapat ditemui segera. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.